لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa. Maka sesungguhnya telah berjaya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan barang siapa yang tidak suka kepada ajaran agama yang diikuti oleh Ibrahim, nescaya dia membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami memilihnya di dunia ini menjadi rasul, dan sesungguhnya di akhirat nanti dia termasuk yang terpilih dalam kalangan orang-orang yang saleh. Ingatlah apabila Tuhan berkata kepadanya, serahkan dirimu, yakni memasuki Islam. Ibrahim berkata, saya menyerah diri, yakni Islam, kerana Tuhan semesta alam. Hari ini kita menyambut hari raya bersempena dengan ibadah yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala, kerana melakukan pengorbanan dan mendirikan Kaabah serta menyuruh manusia supaya menunaikan ibadah haji. Pengorbanan yang menandakan penghambaan diri kepada Allah, sehingga Ibrahim alaihissalam bersedia mengorbankan anak yang dikasihi, iaitulah Ismail alaihissalam, yang dilahirkan ketika Ibrahim alaihissalam sudah terlalu tua. Sebelum itu, Ibrahim alaihissalam diperintahkan supaya meletakkan Ismail alaihissalam di bumi Makkah yang jauh serta tiada air dan makanan. Kemudian baginda diperintahkan pula supaya menyembelih puteranya untuk menjadi korban. Tiba-tiba perintah itu dibatalkan kerana semata-mata untuk menguji keimanan baginda, lalu ditukarkan kepada menyembelih binatang yang dipelihara. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 111. Maka apabila anaknya, yang Ismail alaihissalam, sampai kepada peringkat berjalan, maka berjalanlah dia bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim. Tiba-tiba Ibrahim memberitahu perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang benar oleh seorang rasul, bahawa aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapat kamu? Nabi Ismail menjawab, wahai ayah kesayanganku, buatlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan dapati aku termasuk dalam kalangan yang sabar menghadapi ujian. Maka tatkala kedua-dua beranak itu menyerah diri kepada perintah Allah, dan Ismail dilepaskan mengiring di atas lambungnya untuk disembelih, kami menyuruh, wahai Ibrahim, engkau telah percaya kepada wahyi mimpi itu, maka perintah kami itu kami batalkan. Maka beginilah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang baik, yang mentaati perintah Tuhannya. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami gantikan dengan binatang sembelihan, yakni kibas yang besar. Kami jadikan contoh teladan kepada orang-orang yang lain. Selamat sejahtera kepada Ibrahim. Begitulah kami telah memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Sesungguhnya Ibrahim dalam kalangan hamba-hamba kami yang benar-benar beriman. Maka mereka yang berkemampuan hendaklah melakukan ibadah korban, sama ada korban itu korban yang wajib kerana nazar ataupun mewajibkan dirinya untuk berkorban, maupun korban sunat dengan berniat kerana Allah.
bukan kerana memuja yang lain daripada Allah yang diharamkan, seperti memuja syaitan atau memuja kubur seseorang, walaupun kubur para anbiya, ulama ataupun awliya. Maka daging kurban dibahagikan mengikut hukumnya yang ditetapkan, tidak boleh dijual dan dijadikan upah. Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mendirikan Kaabah yang dinamakan Baitullah ataupun rumah Allah, menjadi kiblat ibadat kepada umat Islam, bagi menyatukan arah ibadatnya, bukan menyembah batunya. Kalau batu-batunya dipindahkan ke mana-mana sahaja, haram, kufur dan syirik jika kita menyembah batu-batu itu. Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyuruh manusia supaya menunaikan haji ke Mekah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'azim fin nas fil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kamu wahai Ibrahim kepada manusia supaya mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang unta sehingga kurus datang daripada segenap penjuru dunia. Al-Hajj ayat 27. Walillahi 'alan nasi hajj walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan haji bagi sesiapa yang mampu menjalankannya dan sesiapa yang mengingkarinya. Ketahuilah bahawa Allah itu maha kaya, yang tidak berhajat kepada seluruh alam. Haji ini sedang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adalah ibadah jasad, ibadah roh dan ibadah harta bagi mereka yang berkemampuan. Maka hari Aidil Adha kepada seluruh umat Islam ialah bersempena dengan ibadah yang besar ini, seperti hari Aidil Fitri yang bersempena dengan ibadah puasa, dan hari Jumaat yang bersempena dengan sembahyang 5 waktu setiap minggu. Ibadah haji ialah himpunan umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia. Haji melambangkan ibadat serta persaudaraan umat Islam dan perpaduannya. Mereka dinamakan umat satu kiblat, walau berbagai-bagai bangsa, mazhab dan negeri yang berbeza-beza. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ibadah haji itu dilakukan dalam beberapa bulan yang ditetapkan. Maka barang siapa yang menunaikannya pada masa-masa haji itu, maka janganlah dilakukan perkara nafsu di antara lelaki dan perempuan, perkara-perkara jahat dan berkelahi ketika mengerjakan haji, dan apa-apa yang kalian buat daripada kebajikan diketahui oleh Allah, dan carilah bekalan. Maka sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepadaku wahai mereka yang berakal fikir. Dalam pencampuran yang ramai, Allah mendidik agar menahan nafsunya daripada marah, daripada berkelahi, daripada bermasam muka sesama Islam dengan penuh keimanan dan kasih sayang, supaya menjadi umat yang satu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedang berada di zaman kemelesetan ekonomi, berada dalam suasana harga barang semakin meningkat. Sesungguhnya fenomena ini merupakan fenomena yang perlu diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berwajib. Negara kita sedang dilanda berbagai-bagai skandal, rasuah, penyewengan, pembaziran, sehingga jawatan-jawatan yang mentadbir negara, menteri dan timbalan-timbalan menteri yang dilantik terlalu ramai tanpa fungsi yang sebenarnya, menjadikan harta negara dibazirkan begitu sahaja. Akibat daripada fenomena ini,
maka harga barang semakin meningkat. Pengawalan harga barang dan kos sara hidup adalah amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin. Oleh kerana itu, kepada pemimpin yang diberikan amanah untuk menjaga rakyat, maka sepatutnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang proaktif. Mereka melakukan tindakan-tindakan apa strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk bagaimana mengawal kenaikan harga barang. Jangan meletakkan penyelesaiannya kepada rakyat semata-mata. Kita lihat bagaimana diberikan hujah-hujah yang dangkal. Sekiranya biasa makan 10 biji telur, maka kurangkan kepada 5. Ini adalah hujah-hujah dangkal yang dilakukan, yang diperkatakan oleh orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga kebajikan rakyat. Mari kita melihat seketika kepada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah qalat, sami'tu min Rasulillah yaqul fi baiti hadha, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda di dalam rumahku ini, wahai Tuhan, barang siapa yang dilantik mengurus urusan umatku ini, lalu dia menyusahkan urusan umatku, orang yang dipilih untuk menjaga urusan rakyat, lalu dia menyusahkan rakyatnya, maka susahkanlah urusan mereka itu. Dan barang siapa yang dilantik mengurus urusan umatku, urusan rakyat, dan dia melakukannya dalam keadaan yang lembut, dalam keadaan yang baik, dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan urusan rakyatnya, maka engkau berlaku lembutlah terhadap mereka. Al-Imam Asy-Syaikh As-San'ani menyebutkan, wal hadithu dalilun ala annahu wajibu 'ala al-wali yasirul umur ala man waliyahum warifqu bihim wa muamalatihim bil afi was-safhi. Maksudnya, dan hadis ini menunjukkan dalil tentang kewajiban buat para pemimpin agar memudahkan urusan rakyat mereka dan berlaku lembut dengan mereka serta berurusan dengan mereka dengan kemaafan dan berlapang dada. Inilah tanggungjawab yang perlu difahami, yang perlu disedari oleh orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin, yang diberikan amanah untuk menjaga urusan rakyat, yang diberikan amanah untuk menjaga urusan orang ramai, supaya mereka amanah dengan urusan dan amanah dengan apa yang diberikan tanggungjawab oleh rakyat. Marilah muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana rakyat disuruh untuk membantu negara, ketika mana rakyat disuruh untuk berjimat cermat, disuruh untuk mengikat perut, untuk mengatasi masalah kenaikan harga barang, mari kita melihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi pernah diminta oleh kerajaan untuk mengeluarkan fatwa mewajibkan rakyat membantu negara ketika itu. Dan lalu Al-Imam Nawawi mengatakan, sebelum aku memberikan fatwa supaya rakyat membantu negara, maka jual dan gunalah segala harta yang ada dalam negara, di dalam istana-istana kamu, barulah aku mengeluarkan fatwa supaya rakyat menolong dan membantu negara. Inilah ketegasan yang ada pada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang perlu diikuti oleh orang-orang yang diberikan amanah dengan ilmu, orang-orang yang diberikan amanah dengan jawatan. Oleh itu, sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita pada hari yang penuh besar ini, hari kita menyambut Aidil Adha ini, untuk sama-sama kita mempereratkan satu rahim di antara kita.
dan kita memilih jalan yang benar, jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku, ini jalan Islam yang satu-satunya betul, maka hendaklah kalian menurutinya, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, nescaya kalian berpecah belah dan bercerai-berai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memberikan pesanan kepada kalian supaya kalian sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin amin amin. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa walah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan nikmat Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kematian dalam Islam dan dalam iman sahajalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita mengingati betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda iman seseorang itu ialah dia kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana dia kasih kepada diri sendiri. Sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada diri sendiri. Kerana kasih dan sayang kepada saudara-saudara kita yang menghadapi suasana harga barang yang meningkat itulah, maka pada hari ini kita menyatakan dengan sebenar-benarnya kerana kasih dan sayang kita kepada mereka, kita menyeru kepada pihak-pihak yang berwajib agar lebih sensitif dengan suasana yang ada ini. Kita melihat bagaimana sebahagian daripada saudara-saudara Islam kita yang lain yang kurang pendapatannya, mereka hidup dalam suasana yang sakit, mereka hidup dalam keadaan suasana yang susah, yang menjadikan kita saudara-saudara Islamnya berusaha dan berikhtiar untuk membantu apa yang termampu oleh kita. Sebab oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tidak boleh membiarkan saudara kita itu berada dalam keadaan kesulitan akibat daripada kenaikan harga barang. Kerana sekiranya kita tidak menghiraukan apa yang dialami oleh mereka, kita seronok dengan kekayaan yang kita miliki, kita bimbang akan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, tentang urusan saudaranya yang dihimpit dengan kesempitan akibat harga barang, maka dia bukan daripada kalangan kami. Sehubungan itu, hendak lahir dalam hati kita umat Islam perasaan sedih apabila berlakunya kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia, termasuklah di negara kita sendiri yang sedang dirasai dan sedang dihadapi oleh kita pada hari ini akibat daripada pembaziran
akibat daripada kerakusan, akibat daripada rasuah yang berleluasa. Kita juga bersimpati dengan umat Islam di seluruh dunia akibat mereka dijajah, dizalimi dan dibunuh serta ditindas sebagaimana yang berlaku di Palestin, di Iraq, Syria, China, Myanmar dan sebagainya. Jika tidak mampu membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurang melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman di hadapi itu. Muslimin dan muslimat sekalian, pada hari yang mulia dan penuh berkat ini, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui berbagai-bagai jihad, pengorbanan, kesusahan. Tanda kasih kita pada baginda dirakamkan melalui ucapan salawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح سلطاننا وإمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله